I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I state, I'm a pretty boss with almost your brain waste. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you bad. Ooh. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah penilaian saya, Puan Wan Zaida binti Jamaluddin dan tontonan semua. Nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad Arsyad, pelajar Politeknik Tunku Syed Sirajuddin yang mengambil kos pengurusan pelancongan semester 6 yang telah tamat latihan industri selama 5 bulan di The Putra Regency International Hotel. Nombor kad matrik saya 18 DUP 17F2041. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membentangkan laporan akhir latihan industri saya. Tanpa melengahkan masa, saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang latar belakang The Putra Regency Hotel. Putra Regency Hotel terbina pada tahun 1993 dan mengalami 3 kali pertukaran nama. Nama pertama bagi Putra Regency ialah Pence Travelodge daripada 1993 hingga ke 2005. Nama kedua adalah Putra Palace dari 2005 hingga ke 2016. Dan nama terakhir ialah The Putra Regency Hotel dari 2016 hingga sekarang. Seterusnya, hotel ini mempunyai 145 bilik dan terbahagi kepada 7 jenis bilik yang berbeza kategori. Antaranya Superior Twin Bed, Superior Queen Bed, Superior Triple Bed, Family Room, Deluxe Room, Suite Room dan Penthouse. Kita pergi untuk bilik yang pertama, iaitu bilik Superior Twin. Bilik Superior Twin ini mempunyai 2 katil single dan berharga selepas diskaun COVID-19 110 tanpa breakfast dan 130 termasuk breakfast. Seterusnya untuk bilik kedua ialah Superior Queen Bed. Superior Queen Bed juga adalah bilik standard yang 1 katil besar di dalam biliknya. Seterusnya, harga untuk Superior Queen Bed ini pula sama seperti harga Superior Twin Bed, 110 tanpa breakfast dan 130 termasuk breakfast. Seterusnya, bilik Superior Triple Bed yang mempunyai 3 katil super single bed di dalam biliknya dan harganya ialah 180 termasuk breakfast 3 orang. Kerana bilik Superior Triple Bed ini mempunyai keluasan bilik yang berbeza berbanding dengan Superior Queen Bed dan Twin Sharing Bed. Seterusnya, bilik Family Room. Family Room mempunyai 2 katil, iaitu 1 katil Queen Bed dan 1 katil lagi ialah Super Single Bed. Untuk bilik ini berharga 180 juga dan termasuk breakfast 3 orang. Keluasan untuk bilik Family Room dan Superior Triple Bed ini mempunyai keluasan yang sama. Dan seterusnya kita akan pergi ke bilik Deluxe Room dan Suite Room. Untuk kedua-dua bilik ini mempunyai keluasan bilik yang sama, tetapi hanya berbeza kepada bilik Suite Room mempunyai separate antara living room dan bedroom. Untuk Deluxe Room, keluasan biliknya sama juga, tapi tidak ada perantaraan antara living room dan bedroom. Untuk harga bilik Deluxe Room ini 210 include breakfast 2 orang dan bilik suite 380 termasuk breakfast 2 orang dan hanya bilik deluxe bilik suite sahaja ke atas yang mempunyai bathtub. Okey, seterusnya untuk bilik yang terakhir ialah Penthouse. Penthouse ini berharga 2,200 dan selepas diskaun COVID-19 berharga 1,008. Bilik Penthouse ini mempunyai 2 bilik, 1 kitchenette, living room dan 1 meja makan. Dan kedua-dua katil untuk 2 bilik Penthouse ini ialah king bed. Seterusnya
Hotel ini mempunyai swimming pool yang dibuka pada pukul 8 pagi hingga 7 petang untuk pelanggan yang menginap di hotel. Bagi orang awam, masa yang diperuntukkan untuk menggunakan kolam mandi ini adalah 2 sesi. Untuk sesi yang pertama pada pukul 8 pagi hingga 12 dan untuk sesi kedua pada pukul 3 petang hingga 7 petang, dan bayaran seorang adalah RM5. Di samping itu, ia juga mempunyai restoran atau lebih dikenali sebagai coffee house. Ia buka pada pukul 7 pagi hingga 11.30 malam. Jika anda ingin bersarapan pagi di sini, sebenar promosi COVID-19, pihak hotel membuat diskaun daripada RM18 ke RM15 untuk dewasa dan RM12 ke RM10 untuk kanak-kanak. Seterusnya, saya akan teruskan dengan visi Putra Regency Hotel. Ialah kami akan memberi inspirasi kepada perjalanan hidup yang paling bermakna. Itu adalah visi untuk Hotel Putra Regency. Dan seterusnya kita akan pergi kepada misi. Misi Putra Regency Hotel adalah tempat yang di mana penjagaan dan keselesaan sebenar tetamu kami adalah misi tertinggi kami. Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan dan kemudahan peribadi terbaik untuk para tetamu. Seterusnya, ini adalah cara pengendalian check-in di kaunter. Pertama, kita haruslah mengetahui cara memberi salam kepada pelanggan dan melakukan check-in untuk pelanggan. Sebelum kita mengisi maklumat pelanggan ke dalam sistem, kita hendaklah meminta kad pengenalan pelanggan dan memastikan maklumat yang diberi adalah sama dengan penama yang sudah membuat tempahan bilik. Setelah semua selesai, kita boleh meminta pelanggan selesaikan pembayaran. Di hotel boleh selesaikan pembayaran dengan tunai ataupun kredit kad dan tidak perlu membayar deposit. Seterusnya, bolehlah kita memberi pelanggan kunci bilik dan menunjuk ke arah bilik. Akhir sekali, bolehlah kita mengepus pembayaran pelanggan ke dalam sistem. Selain itu, ini adalah cara pengendalian check-out. Pertama, check-out pelanggan kita hendaklah meminta kunci bilik semula. Di samping itu, kita hendaklah memberitahu pelanggan agar tunggu sebentar kerana pihak hotel akan memeriksa bilik dan bil pelanggan terlebih dahulu. Dalam ketika itu, kita hendaklah menggunakan walkie-talkie untuk memberitahu pihak housekeeping untuk memeriksa bilik yang telah check out. Jika pelanggan mempunyai bil yang belum dijelaskan, kita haruslah meminta kepada pelanggan ketika itu juga. Setelah semua pembayaran bil dan memeriksa bilik sudah selesai, kita haruslah memberi resit kepada pelanggan dan mengucapkan selamat tinggal, semoga berjumpa lagi kepada pelanggan. Akhir sekali, saya akan kongsikan dengan anda cara mengangkat telefon di kaunter front office. Okey, cara-cara untuk mengangkat telefon di front office. Selepas kita menerima panggilan, kita hendaklah memberi salam yang telah ditetapkan oleh pihak hotel. Jika panggilan daripada luar, kita hendaklah memberi salam, "Hello, selamat pagi Putra Regency Hotel." Jika dari dalam, kita hendaklah memberi salam, "Hello reception." Jika pelanggan ingin bertanya sesuatu daripada room service, kita bolehlah memberi nombor-nombor ini. Contoh seperti nombor 7 untuk panggilan restoran, nombor 6 untuk reception dan nombor 3 untuk housekeeping. Okey, seterusnya saya akan berkongsikan dengan anda semua kepentingan latihan industri kepada pelajar. Latihan industri sangat penting kepada pelajar kerana dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan diri sendiri dari pelbagai aspek dalam pekerjaan. Antara aspek dalam pekerjaan adalah dari segi bekerja secara individu dan bekerja secara berkumpulan. Akhirnya, pelajar berpeluang untuk mempelajari cara berkomunikasi antara majikan dan pelanggan. Seterusnya, bagi kesimpulan, secara keseluruhannya latihan industri yang dilaksanakan oleh pelajar adalah amat berguna terutamanya pada masa akan datang, iaitu untuk menempuh alam pekerjaan yang sebenar. Dengan adanya latihan industri ini menjadi satu landasan bagi pelajar untuk mengenali bidang kerja yang sebenar serta lebih luas. Dan akhir sekali, ilmu yang diperolehi sepanjang pengajian di Politeknik
diaplikasikan sepenuhnya dalam dunia pekerjaan. Itu sajalah perkongsian saya terhadap laporan akhir latihan industri saya. Terus kekal berada di zon selamat demi menamatkan wabak COVID-19. Assalamualaikum.